syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Radina billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat sama-sama kita hadir, dan insya-Allah kita akan berkongsilah nota ni. Saya akan tengok sedikit sebanyak tentang sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari yang bertajuk, tema kita ni sunnah. Baik. Jadi hadis ni boleh nampak dia kecil sikit sebab kita buat. Nah, nota ni sebenarnya panjang, banyak kalau nak page dia. Jadi kita buat 2 kolom. Jadi kita tengok di depan tu, yang pertama, bahagian pertama tu sunnah, ditulis oleh Baharuddin Ayyuddin, itu guru saya lah. Nafa'anallahu bi'ilmihi fid darain. Moga Allah memanfaatkan ilmu-ilmu yang dia curahkan dalam ni pada pembelajaran kita lah. Hadis, kita tengok di situ, kita bacakan hadis ni dulu. An Anas, ikut saya baca. An Anas qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Baik. Daripada Anas, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman seseorang kamu sehinggalah aku ini lebih dikasihi olehnya daripada bapanya, anaknya dan manusia seluruhnya. Ini kata Nabi yang disampaikan oleh Anas. Siapakah Anas? Pertama, mengenali tokoh. Maksudnya seperti biasalah, bagi orang yang syarahkan hadis ni, dia tidak akan terus masuk. Dia akan cerita dulu siapa perawi sikit sebanyak, ringkas tentang siapa yang riwayatkan hadis ni, barulah kemudian masuk lebih detail lah kepada hadis tersebut. Jadi tokoh perawi yang meriwayatkan hadis ni nama dia Anas, iaitu Anas bin Malik. Anas bin Malik bin An-Nadar bin Damdam Al-Najjari Al-Ansari Al-Khazraji. Jadi kita tengok dekat situ di akhir tu nama dia tu Al-Khazraji, maknanya dia suku apa? Khazraj. Khazraj ni kita tahu berperang dengan suku Aus. Aus dan Khazraj dahulunya. Di mana tempatnya? Di Yathrib, kan? Di Yathrib yang namanya hari ini At-Taibah atau Madinah. Madinah. Dan di sana ada golongan yang disebut, gelaran mulia dia, nama dia apa? Golongan Ansar. Itu ada Al-Ansari. Dan di sana ada juga Bani, nama dia Bani Najjar, salah satu anak cucu Najjar. Najjar tu nama dia punya moyang dia. Jadi kat situ di sini ada maknanya ada nisbah kepada banyak yang dinisbahkan. Dia ni dinisbahkan kepada Al-Ansari, suku dia Khazraj, dan dia punya moyang dia Najjar, Bani Najjar. Baik. Ibu Anas ni nama dia Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni dia apa nama dia ni? Ni nama dia lah, dia punya kunyah. Jadi nama Arab ni dia ada
nama original Anas. Jadi contohnya Ummu Sulaim ni bukan nama original dia. Nama original dia apa? Nama original dia Rumaisa. Ummu Sulaim ni nama dia Rumaisa. Ada marker. Sikit tentang nama bahasa Arab ni. Nama bahasa Arab ni dia ada disebut ismun lah, isim. Nama asal lah. Nama betul lah, nama yang betul. Contohnya Anas. Ali, atau Nabi nama dia Muhammad kan. Ni nama asli lah. Ada nama yang kedua, orang Arab ni dia gunakan nama dia kunyah. Kunyah kata dia. Kunyah, bukan kunyah tu. Kunyah ni nama dia gelaran. Gelaran kerana dia ni sinonim dengan sesuatu. Contohnya Nabi ada nama anak lelaki, nama dia apa? Abu Al-Qasim. Nabi Abul Qasim. Disinonim lah dengan anak. Ada juga sahabat Nabi nama dia Abu Hurairah. Dia tak ada anak kan, tapi dia juga dipanggil Abu juga, Abu Hurairah, sebab dia sinonim dengan kucing. Ini nama dia kunyah. Ada nama Abu Bakar, macam-macam lagi ya, sinonim dengan tu. Ada juga orang yang musyrikin disebut Abu Lahab kan. Abu Lahab, Abu Jahal, sebab dia sinonim dengan Abu Jahal ni sinonim dengan kebodohan dia. Kan? Bukan maknanya untuk anak ataupun ibu saja. Contohnya kalau perempuan, anak dia nama Sulaim, jadi dia nama dia Ummu Sulaim. Ni nama dia kunyah. Kunyah lah ni. Ada juga nama juga bahasa Arab ni dalam Arab ni digunakan nama dia laqab. Laqab ni pun macam kunyah je, gelaran juga kalau bahasa kita, gelaran juga, tapi dalam bentuk laqab ni dia lebih kepada tentang sifat sesuatu, dia tu siapa. Sifat dia punya, sifat dalaman dia, sifat luaran dia lah yang nampak ni. Bukan sinonim dengan sesuatu perkara, tak. Ini sifat dia sendiri. Tu laqab. Contohnya Umar disebut apa? Al-Faruq. Betul lah? Sebab sifat dia ni tegas. Nampak je depan-depan, dia terus directly. Dia tak ada nak dia terus cakap je. Umar disebut Al-Faruq. Lagi Abu Bakar nama dia As-Siddiq. Nabi juga disebut Al-Amin kan. Nabiul Amin. Ini nama dia laqab lah. Sifat-sifat yang melekat dengan dia pula. Kan beza ni, tiga ni dah beza dah. Jadinya orang Arab ini describe seorang tu, kita detail tak. Jadi kalau dia cakap pasal orang tu, dia boleh describe orang tu punya sisi macam-macam. Punyalah detailnya mereka ni punya pemerhatian pada satu perkara. Begitu. Ada lagi dengan disebut apa lagi? Laqab. Kita kata dia nisbah lah kita kata. Dia nisbah. Nisbah. Contohnya Asy-Syafi'i. Siapa ni Asy-Syafi'i? Imam Asy-Syafi'i lah kan. Ni dia guna nisbah tempat dia. Tempat dia kat ni Asy-Syafi'i tu. Ataupun
Al-Bukhari. Sebab apa? Sebab dia duduk kat Bukhara. Bukhara kan? Nama tempat tu Bukhara. Dia nisbahkan nama dia dengan nisbah tempat dia. Faham Ada juga nama nisbah jugalah, tapi dalam bentuk nama moyang dia. Contohnya ni, apa dia? Anas An-Najjari. An-Najjari. Ni nisbah jugalah. Ni pun jadi inilah nama bahasa Arab ni. Kalau kita tengok nama-nama, kadang-kadang dia ada macam tu. Kadang-kadang disebut 5 ni sekali dalam satu nama dia tu. Mula-mula disebut nama betul, mula-mula disebut kunyah dia Abu apa? Anas. Anas ni Abu apa? Saya tengok anak dia siapa. Contohnya kan, Anas ni siapa anak dia? Jadi Abu apa? Anas bin Malik. Dan dia ni siapa pula? Kalau ada gelaran, dia ni ada Khadimur Rasulullah. Al-Khadimur Rasulullah. Itu dia punya peranan dia. Dan dia duduk di mana? Al-Ansari. Contohnya, dia orang Ansar. Jadi ni adalah cara orang Arab ni dia describe satu tokoh, satu orang tu. Ini sedikitlah pendedahan lah tentang nama. Mudah-mudahan kita nampak satu perkara penting juga untuk kita lah. Jadi orang Melayu ada tak macam ni? Orang Melayu tak ada, ada simple je kan. Kalau nama dia panjang pun, dia banyak ni, nisbah semua. Nama dia Muhammad, akhirnya dipanggil apa? Mat dia tinggal. Dia beza lah sikit. Tapi bukanlah kita tak ada, sebenarnya kita ada. Orang dulu ada kan. Tapi cuma mungkin berbeza sikit lah cara kita lah. Cumanya ni penyusunan dalam nama-nama dalam bahasa Arab. Kadang-kadang dia panggil nisbah. Ada tak ulama'-ulama' dia tak panggil nama betul? Sampai kita pun tak kenal nama betul dia siapa. Antaranya Syafi'i lah. Padahal tu nama tempat dia. Dia duduk situ. Nama betul dia siapa? Muhammad bin Idris. Jadi yang tahu tu kira berilmu lah tu. Muhammad bin Idris Imam Bukhari. Siapa nama Imam Bukhari? Ingat tak? Muhammad juga. Ya. Tapi bukan bin Idris je. Cuba cari nanti. Sekarang ni Google ada, boleh je Jadi kita nak tahu nama-nama tu kadang-kadang cuba tengok. Dalam kita buka kitab syarah je pun dah ada tulis nama depan dia dah. Jadi itulah dia, maknanya nama Bukhari ni nama tempat dia duduk kat situ. Bukan nama betul dia. Ni nak nisbahkan dengan dia, dengan tempat yang dia duduk tu. Ataupun nama kita kata Abu Hurairah kan. Siapa nama Abu Hurairah? Dah tahu nama betul dia siapa? Nama betul dia Abdul Rahman bin Sakhr. Abdul Rahman nama betul dia. Abu Hurairah. Tapi kita kenal dia dengan dia punya kunyah aje. Kan? Banyaklah begitu. Nama Abu Bakar. Apa nama Abu Bakar? Itu bukan nama dia. Itu apa? Kunyah dia, gelaran dia. Ataupun kita kata As-Siddiq. Itu dia punya lakab dia. Nama betul dia? Abdullah bin, nama dia Abdullah bin Osman. Jadi begitu. Orang Arab ni mendisiplinkan dia punya cara menamakan tokoh-tokoh lah. Baik. Ibunya ialah Ummu Sulaim. Nama panggilan beliau, ni gelaran dia lah, Abu Hamzah. Ni dah nama Anas ni, Abu Hamzah. Jadi kita boleh sebut Abu Hamzah Anas bin Malik pun boleh. Faham Abu Hamzah. Siapa Abu Hamzah? Dia adalah Anas bin Malik. Kemudian beliau antara tokoh yang banyak meriwayatkan hadis. Jadi nama Ummu Sulaim, nama dia Rumai. Nama Ummu Sulaim ni Rumai. Ummu Sulaim nama dia Rumaisah.
Rumaisa. Sama ada sad atau sin boleh lah. Rumaisa ada, Rumaisa. Dan nama saya ni saya boleh juga orang panggil Abu Rumaisa sebab anak sulung saya nama Rumaisa. Bolehlah panggil Abu Rumaisa Muhammad Hafizal contohnya. Tapi jaranglah kita nak macam tu. Baik. Jadi beliau antara tokoh yang banyak meriwayatkan hadis dan telah meriwayatkan sebanyak 2286 buah hadis. Antara sahabat yang paling banyak riwayatkan hadis. Tapi ada lebih banyak daripada ni 5000. Abu Hurairah antaranya. Dan beliau dikenali sebagai khadim Rasulullah. Khadim Rasulillah atau pembantu Rasulullah. Beliau bangga dapat mendampingi Rasulullah dan berkhidmat dengan baginda. Kita tengok apa kata Anas. Jadi kata Anas, khadam tu Rasulullah. Aku berkhidmat kepada Rasulullah. Wa ana banu samani sinin. Ketika mana aku ketika itu usia aku umur 8 tahun. Awal lagi, muda lagi, umur 8 tahun dia dah bersama dengan Nabi. Khidmat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, Abu Talha ni siapa? Ayah Anas bin Malik ni. Ayah tiri dia. Abu Talha menarik tanganku. Sebab tu nama ayah dia siapa? Malik. Itu ayah dia yang musyrik lah. Ayah itu setelah itu ibu dia masuk Islam, Muslim ni. Lalu ayah dia tak ikut dan ayah dia kemudian ditakdirkan keluar lalu matilah. Meninggal. Lalu ibu dia kemudian Abu Talha mengawini Ummu Sulaim ni dengan apa? Dengan apa? Mahar yang paling hebat dalam dunia ni. Apa mahar dia? Keislaman Abu Talha tu. Faham? Ketika ni dia bukan Islam, kan? Abu Talha ni dia masuk Islam dan apa? Mengahwini Ummu Sulaim dan dia jadi salah seorang sahabat Nabi yang hebatlah. Abu Talha. Jadi anak dia Anas bin Malik ni anak tiri dia. Jadi Abu Talha menarik tanganku untuk berjumpa Nabi. Katanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Anasan ulamun kayyisun falyakhdumka. Sesungguhnya, ya wahai Rasulullah, sesungguhnya Anas ni adalah seorang gulam. Gulam ni maknanya anak yang kanak-kanak. Gulam ni maknanya apa? Kanak-kanak lah. Belum balik. Adalah seorang kanak-kanak yang kayyis. Kayyis ni cerdas, cerdik. Akal dia. Falyakhdumka, maka hendaklah ia berkhidmat kepada engkau. Maka ambillah dia ni untuk berkhidmat kepada engkau. Dia yang menyerahkan anak kepada Nabi untuk khidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, lalu Anas pun berkata, fa khadamtuhu fis safari wal hadar. Lalu aku pun berkhidmat kepada Nabi sama ada Nabi keluar safar ataupun Nabi stay kat tempat dia. Maknanya dia mana saja 24 jam. 24 jam sama dengan Nabi lah. Sehingga orang ingat dia ni termasuk keluarga Nabi, Anas ni. Jadi wallahi, dan dia bersumpah, wallahi demi Allah, ma qala li syai'in sana'tuhu lima sana'ta hadza hakadha. Demi Allah, tidaklah pernah baginda mengatakan kepadaku sesuatu yang aku lakukan ni. Nabi tak pernah komen pun benda yang dia buat. Dengan apa? Pertanyaan, kenapa kau buat macam ni? Ataupun demikian juga dengan benda yang dia tak buat, kenapa kau tak buat ni? Nabi tak pernah komen. Nabi tak pernah. Apa maksud komen ni? Maknanya beri satu kata, maknanya tak setuju ke, kan? Kenapa kau buat macam ni? Tak betul ni. Ataupun kenapa kau tak buat ni? Sepatutnya kau buat macam ni. Tak ada. Sepanjang dia khidmat, tak pernah pun satu pun Nabi cakap pada macam tu kat dia. Kita agaknya baru jumpa macam-macam lah kan. Komen lah. Jadi para ulama bahaskan benda ni satu kepada Nabi. Maknanya Nabi ni begitu senang lah. Nabi ni kepada anak-anak ni. Dan Nabi biarkan selagi mana fitrah dia tidak berlanggar lah.
Dan ada yang komen juga sebab apa Anas ni cerdik. Semua yang dia buat memang Nabi setuju. Semua dia buat tu walaupun dia masih kanak-kanak, tapi dia ni orang yang seolah-olah matang. Jadi hebatlah Anas ni. Jadi itulah dua lah. Dan suatu hari permintaan Ummu Sulaim kepada Nabi SAW untuk mendoakan Anas. Ummu Sulaim minta Nabi doakan Anas. Ni satu lagi kelebihan mukjizat Nabi. Bila Nabi doa, apa dia? Sifat doa Nabi ni makbul terus. Jadi lalu Nabi doakan, Allahumma akthir ma'lahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyakkanlah hartanya dan anaknya. Wa atil umurahu, dan panjangkanlah usianya. Wa ghafir dzambahu, dan ampunkanlah dosa-dosanya. Ini Nabi doa kepada Anas. Untung tak orang macam ni. Anas adalah orang yang beruntung. Bila Nabi doa macam ni, confirm dia selamat dengan semua ni. Dan confirm dia masuk syurga. Sebab apa? Allah ampunkan semua dosa dia. Subhanallah. Dan ini permintaan ibu dia, nampak? Ya, seorang ibu yang cukup bertakwa kepada Allah dan sayang kat anak dia. Inilah doa ibu dia kepada anak. Kalau kita doa kat anak macam mana? Luluskan dia dari dalam UPSR ni. Lagi apa lagi? Jadi kita kena nampak benda yang lebih besar daripada tu lagi. Dan Anas wafat pada tahun 93 Hijrah. Tengok umur dia panjang. 93 Hijrah dia wafat. Di Basrah. Jadi dia akhirnya tempat dia kat Basrah, bukan dekat Mekah. Basrah ni kat mana? Iraq. Pada umur dia 103 tahun. Panjang umur, 103 tahun. Hari ni nak jumpa 100 dah tak ada dah sangat kan. 103 tahun umur Anas ni. Dan meninggalkan anak dan cucu seramai berapa? 125 orang. Anak dan cucu. Anak dia ramai. Beliau mempunyai 80 orang anak lelaki dan 2 orang anak. Subhanallah, 80 orang anak lelaki. Tapi bukanlah dengan satu isteri. Isteri dia ramai lah. Isteri dia kurang-kurang kalau 80 ni confirm lah apa? Lengkap package dah. 4 lah. Kan? Okey. Jadi inilah betul lah doa Nabi yang Nabi doakan dia. Makbul doa Nabi. Memang anak dia pun ramai dan cucunya ramai. Dan dia ni anak dia lah. Semua yang anak dia ni ulama. Berkatnya doa Nabi ni. Baik. Ini sedikit sebanyak tentang perawi itu Anas bin Malik. Baik. Kita tengok kepada hadis inilah. Makna kalimah pilihan. Makna kalimah bukan semua, kita ambil makna kalimah yang pilihan, iaitu la yu'minu. Ini yang penting. Pertama, la yu'minu. Apa makna la yu'minu di sini? La tidak sempurna iman, bukan tidak beriman. Faham? Yang tepat di sini dia bukan bermakna seluruh, tapi makna kesempurnaan. Jadi kalau kita kata tak beriman ni orang macam ni, bukan. Iman dia belum cukup sempurna. Tak boleh terus menafikan iman seseorang tu. Dan yang kedua, hatta aku dan ahabba ilaih. Sehinggalah aku ini ahabba apa? Ahabba ni isim tabdil, maknanya yang paling dikasihi olehnya. Sehingga aku ni adalah makhluk ataupun orang, tokoh yang paling dicintai. Maknanya bila sebut macam tu, maknanya seluruh apa yang Nabi buat adalah paling kita suka. Apa saja, seluruh yang Nabi buat, yang itulah yang paling kita cintai. Batang tubuh Nabi dan juga ucapan Nabi, dan juga apa yang Nabi buat, apa yang Nabi setuju, apa yang Nabi benci, kita paling benci. Apa yang Nabi suka, kita paling suka. Sebab itu kalau kita kata Nabi ni bawa apa? Antaranya sunnah lah. Sunnah. Nabi ni dia sebut sunnah. Apa itu sunnah ni? Istilah dia udhifa.
ila an-nabi, ila an-nabi min qaulin au fi'lin. Au takririn au ni ada 5 perkara kat dalam ni Ni apa yang kita kata kita suka ni. Jadi sunnah ni je kita baca ma'udifa ilan nabi min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin khalqiyatin au khuluqiyatin. Ada 5 ni. Bila sebut sunnah Nabi, bila sebut sunnah maknanya kita nak cintalah ni Nabi lah. Iaitu apa saja yang disandarkan kepada Nabi. Daripada sisi apa? Daripada ucapan. Jadi ucapan orang disandarkan Nabi. Ni Nabi sebut. Oh, terus kita suka. Tak kira siapa pun dia sebut ni Nabi yang sebut. Kita suka. Faham Kedua, au fi'lin, perbuatan yang mana dia buat, Nabi buat. Sebab dia buat ni sebab dia ikut Nabi. Kita pun suka juga, cinta juga. Atau takririn, benda yang Nabi beri pengesahan, persetujuan perbuatan tersebut. Ini semua termasuk sunnah ni. Takrir, Nabi berikrar, ya aku setuju, bagus benda ni. Ada juga Nabi ikrar juga, aku tak suka ni, siapa yang tak ikut sunnah aku falaisa minni. Nabi pernah tegur juga sahabat macam tu. Ada sahabat buat Nabi tak suka. Yang Nabi suka, Nabi cakap dia suka, dan Nabi tak suka, Nabi antara tanda Nabi suka, Nabi tengok dan Nabi diamkan saja. Tapi kalau Nabi tak suka, Nabi ni apa? Dia akan cakap terus dia tak suka. Ni yang ketiga. Ataupun sifat yang khalqiyah, iaitu sifat Nabi sendiri. Akhlak Nabi lah. Sifat Nabi secara luaran. Ini yang seterusnya. Sifat Nabi secara lahir, Nabi suka apa, Nabi suka makan apa dan sebagainya juga. Dan ataupun yang terakhir, sifat juga akhlak Nabi. Macam mana Nabi bersama isteri dia, Nabi dengan orang tua bagaimana, Nabi dengan anak kecil macam mana, Nabi dengan sahabat-sahabat dia, senyum Nabi macam mana. Itu akhlak-akhlak Nabi lah. Cara Nabi cakap. Inilah 5 benda yang kita kena dimasukkan ahabba. Kita kena jadi ni benda yang paling kita cinta, suka. 5 benda ni. Okey. Jadi ucapan Nabi adalah jawami al-kalim, jawami. Ia sekaligus menyatakan tentang jenis mahabbah dan tuntutannya. Okey. Di mahabbah ni, bagaimana kita nak dapat mahabbah kepada semua benda ni? 5 ni. Macam mana kita boleh dapat? Jadi sebelum tu kita kena tahu apa itu mahabbah dulu. Apa jenis mahabbah yang ada, yang wujud dalam kehidupan kita. Jadi ni cerita tentang apa tajuk ini, sunnah ni, mahabbah Rasul, cinta sunnah Nabi ya. Jadi mahabbah ni saya nak bagi pecahan yang mudah je. Mahabbah ni macam apa? Cinta, suka.
cinta, suka, hobi, itu semua mahabbah. Hobi pun mahabbah juga, mana dia betul juga. Perkataan hobi tu hub kan, hub, cinta, suka. Jadi kita cinta, kita suka, lagi apa? Kita kasih. Ataupun kita kata hobi lah, jadi hobi kita lah, kita suka. Hari-hari, setiap masa kita, inilah yang kita nak. Dia dah jadi dalam kehidupan kita dah. Okay, mahabbah. Jadi benda ni, mahabbah ni ada terbagi kepada benda yang kita kasih, benda yang kita suka, benda yang kita cinta, yang benda yang akan jadi hobi kita dalam seluruh seharian kita ni. Dia ada dua, saya pecah dua. Pertama, nama dia Tobi iya. Tobi iya. Ni maknanya apa? Kita panggil Tobi ini semula jadi. Rasa cinta, rasa suka, cinta ni dia wujud secara semula jadi kan. Yang kedua, dia atas pilihan. Atas pilihan ni berdasarkan apa? Kita tengok nanti. Berdasarkan apa pilihan ni terjadi? Kita tengok apa punca benda tu kita pilih. Seorang memilih itu untuk dia jadi hobi dia, cinta dia. Atas pilihan. Okey, tabi'iyah ni ada tiga. Tabi'iyah ni ada tiga. Tengok kat situ. Mahabbah yang ini, mahabbah tabi'i ni. Pertama, nama dia mahabbah ijlal wa azamah. Ijlal wa azamah. Ni ada tiga. Tabi'i ni, semula jadi ni. Ijlal wa azamah. Azamah. Ijlal wa azamah ni maksudnya, ijlal ni maknanya penghormatan dan pengagungan. Itu maksud dia. Dia rasa semula jadi dia cinta, suka, kasih kerana apa? Kerana penghormatan dan juga mengagungkan dia. Maka timbul rasa apa? Cinta dia tu. Ni mahabbah atas dasar apa? Penghormatan dan pengagungan. Kerana apa? Kerana mungkin jasa dia. Ini umpama apa? Anak dan bapa. Seorang anak kasihkan bapa. Rakyat sayangkan raja. Faham? Pekerja sayangkan majikan. Kan? Itu ijlal wa azamah. Ini pertama. Yang kedua, tengok kat situ. Syafaqah wa rahmah. Yang kedua Syafaqah wa rahmah. Apa maksud dia ni? Syafaqah ni maknanya belas kasih. Dan juga syafaqah ni rasa kesian lah, kesian. Kerana kesian, bimbang, kena apa-apa kan, kerana rasa belas kasihan dan juga kerana sayang. Belas kasih, belas lah, belas kasih dan sayang lah. Ni sifat dia pula daripada atas ke
ke bawah. Tadi dari bawah ke atas. Kan? Kenapa kita ni suka kat bos kita ni? Oh kan? Sebab dia tu mungkin sesuatu ni, penghormatan dan pengagungan tadi. Yang kedua, daripada atas ke bawah, macam mana seorang ibu boleh sayang kepada anak dia? Tak ada jasa apa pun anak dia kan? Bahkan apa? Keluar buat sakit lagi kan? Tapi kenapa bukan main sayang jaga? Faham ini sebab ada syafaqah warahmah. Ini bukan untuk manusia je ni. Ada tak yang ni kepada binatang? Ada tak? Ada tak? Cuba tengok National Geographic. Singa dengan dia punya ketua kan? Hormat tak? Kera dengan dia punya ketua kan? Hormat tak? Binatang pun boleh. Sebab tu tauhid ini dia lebih rendah daripada ikhtiyari. Faham Sebab tauhid ini bukan untuk manusia dia. Haiwan pun sama. Jadi kalau kita manusia sekadar inilah kita punya hobi, suka kita tak ubah sama je macam binatang. Faham? Kita fokus ini je. Binatang pun reti. Kambing, ada tak kambing tu lari-lari anak dia terus pijak anak dia? Tak ada. Tengok dia akan alih kaki kan, dia akan tak akan punya. Seekor singa yang makan rusa punya tajam gigi dia, ataupun ular yang patuk ni, bila ada telur anak dia tak nak makan balik ke apa? Banyak tak ada lah. Semuanya dia akan elakkan. Ini sebab apa? Semula jadi fitrah Allah memang keluarkan tu. Allah memberi kepada semua rahmat ni. Itu tanda rahmat Allah yang Allah turunkan. Dalam hadis dia, rahmat Allah ni ada 100. Ada 100 rahmat dalam hadis Sahih Bukhari. Dan Allah campakkan satu rahmat dia kat mana? Kat dunia ni. Dengan satu rahmat itulah semua makhluk saling berkasih sayang. Sampai akan ada seekor kuda yang lahirkan anak, dia akan elak dia punya kaki daripada terpijak anak dia. Itu rahmat Allah. Satu yang ni. Tapi yang lebih banyak rahmat Allah tu, 99 tu tersimpan di sisi Allah. Kat mana? Allah nak bagi dalam syurga nanti. Jadi itu je, sikit je tu baru. Jadi inilah dia antaranya. Ini yang kedua, syafaqah warahmah. Jadi ini daripada contohnya ibu kepada anaknya, yang atas kepada yang bawah. Kemudian yang ini pula, yang ketiga. Apa dia? Yang ketiga, tengok dalam tu. Mahabbah, musyakalah wa istihsan. Musyakalah wa istihsan. Musyakalah. Apa maksud musyakalah wa istihsan ni? Musyakalah ni maknanya saling memerlukan, saling melengkapi, dan saling beroleh kebaikan. Faham Jadi timbul rasa taubi'in ni semula jadi ni kerana apa? Kerana bila ada dia boleh saling lengkapi dan saling memberi kebaikan. Faham? Ni macam rukun apa orang kata? Kitaran hidup kan? Betul ekologi lah. Jadi datang timbul mahabbah ini, taubi'i kerana ini pula. Antaranya ni apa contoh yang paling mudah kalau manusia? Perkahwinan di antara suami dengan isteri datang timbul. Kenapa? Sebab rasa macam keperluan kan? Bila ada dia lengkap hidup kita. Contoh ini musyakalah wa istihsan. Faham Jadi itu kerana apa? Saling melengkapi dan beroleh manfaat lah, kebaikan. Jadi inilah timbul mahabbah. Tiga mahabbah taubi'i. Dan ini semua dapat pada manusia dan juga haiwan. Semua Jadi kata situ dia bagi contoh lah. Iaitu seperti kasihkan orang lain. Iaitu untuk syafaqah. Kalau ijlal wa azamah ni, kasihkan bapa. Nampak? Dari bawah ke atas. Kalau mahabbah syafaqah warahmah, seperti kasihkan anak daripada ibu atau ayah, sayangkan anaknya. Manakala kalau musyakalah wa istihsan ni, iaitu seperti kasihkan orang lain, semua manusia. Jadi dalam hadis ni Nabi bagi tiga-tiga ni.
Sebab itu Nabi kata apa? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilahi min, tambah apa? Tengok hadis tu. Min walidihi. Ini tabi'in yang ni. Kan? Wa wala dihi. Ni yang mana? Yang ke dua. Wan nasi ajma'in. Ni yang ketiga. Jadi Nabi kata kamu kena atasi apa dia? Mahabbah tabi'i ni. Sebab apa? Cinta kat aku bukan kelas yang ni. Cinta Nabi bukan kelas tabi'i, bukan. Setakat tabi'i ni bukan. Faham? Cinta kita kepada Nabi mengatasi mahabbah yang ni. Faham tak? Mahabbah yang ni hebat. Ini kelas biasa ni, bukan. Sebab tu ni binatang pun sama macam ni je. Sebab tu akhirnya ada tak orang kafir, kalau kita kata kita cinta binatang, siapa lagi suka binatang? Orang kafir lagi kesian kan. Antaranya kalau pergi bantuan-bantuan, kita je ke orang kafir pun pergi? Orang bukan orang Islam je kan yang buat? Ya. Ini nama dia mahabbah apa? Tabi'i. Tabi'i, faham semula jadi memang macam tu. Jadi ni Nabi nak faham kan, hadis ni penting bagi kita faham rangka yang macam ni. Kita baca je gitu je kan. Sebenarnya ni dah dia punya detail Nabi bagi. Sebab tu Nabi kata, Nabi ni ayat dia, perkataan dia jawami'ul kalim. Singkat je kan, tapi nak detailkan banyak benda. Kalau tak belajar, rugi sangat. Baik. Nanti kita tengok yang ini, ikhtiari atas pilihan. Macam mana boleh wujud ikhtiari ni? Ini membezakan seorang Muslim dengan seorang kafir. Membezakan seorang manusia dengan seekor. Jugalah ketinggian kat sini. Tapi boleh juga ia menjerumuskan manusia juga kepada apa? Lebih hina daripada binatang. Sebab apa? Bila ikhtiari dia ni salah, pilihan dia berbeza. Okey. Jadi ikhtiar, pilihan ni dia ada pilihan yang hasanah, yang baik, ataupun pilihan yang sayyi'ah. Pilihan ni, dia boleh jadi pilihan tu hasanah, baik, sesuai. Boleh jadi pilihan tu buruk. Buruk. Okey, kita teruskan sikit ulasan hadis ni. Bawah bahagian ulasan hadis. Jadi kita tengok sebelum ulasan hadis tu ada sikit lagi yang bawah tu. Jadi kasihkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tengok itu penting poin tu. Boleh highlight. Kasihkan Rasul sallallahu alaihi wasallam hendaklah mengatasi apa dia kata? Ketiga-tiga jenis rasa kasih ni. Nampak? Kasihkan Nabi ni mengatasi ketiga-tiga ni. Okey. Ulasan hadis. Allah Jalla wa Ala menyebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah lebih utama bagi seorang mukmin daripada diri mereka sendiri. Ini pertama. Jadi sebenarnya ikhtiari ni, macam mana seorang ni boleh dapat ikhtiari ni? Jadi ini diperolehi atas dasar ilmu. Al-ilm. Ini atas dasar ilmu. Tanpa ilmu, manusia tak akan dapat. Sebab itu Allah pun beri ilmu. Kat mana nak tahu ilmu ni? Mana? Ilmu daripada mana? Wahyu lah. Daripada Allah lah. Ilmu daripada wahyu. Barulah kita dapat tahu bila buat pilihan. Boleh buat pilihan yang baik, yang benar. Jadi Allah berikan garis dahulu dalam ilmu tersebut. Cuba tengok surah 33 ayat 6 tu. Surah 33 ayat 6. Surah 33 ayat. Ini kita punya prinsip pertama. Prinsip pertama yang kita kena tanamkan kat kita dan juga keluarga kita lah.
ayat ni. Cuba kita baca. Auzubillahi minasy. Kita baca ayat tu tak sampai habis, kita ambil part yang atas tu saja. Sampai part kedua kot Auzubillahi minasyaitonirrajim. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Okey, dua part tu pun cukuplah untuk terangan yang ni Nabi itu adalah aula ni apa? Paling aula, utama. Kepada siapa? Bil mu'minin. Sebab tu Nabi kata la yu'minun. Kan? Kamu tak kira beriman, tak sempurna iman. Sebab apa? Kamu boleh pula utamakan yang lain. Kata kamu beriman. Kalau beriman, siapa paling utama? Nabi lah. Sebab tu ayat ni khas untuk orang beriman je. Siapa yang dakwa nak beriman, kan? Mesti ikut ayat ni. Kalau tak, sebenarnya iman dia ada masalah. Faham sebab ayat ni dia dah langgar ayat ni lah maknanya. Ayat ni kata Nabi paling aula. Tiba-tiba dia Nabi yang lain pula. Faham Sebab tu ayat ni Allah pun letakkan An-Nabi atas sebut An-Nabiyyu aula. Tak Allah kata bil mu'minin. Bahkan Allah kata apa lagi? Min anfusihim. Bahkan bukannya kepada yang lain, harta dia ke, anak dia ke, isteri, bukan. Bahkan diri dia sendiri pun. Diri dia sendiri pun Nabi tetap lebih utama. Nyawa dia sendiri pun, kalau dia antara dua nyawa, kan, mana nak selamat kan? Diberi pilihan, nyawa Nabi ke nyawa dia? Mana nak kena? Nyawa dia. Faham nyawa dia diutamakan untuk dikorbankan. Begitu sekali sampai. Jadi, dan Allah kata wa azwajuhu ummahatum. Bahkan apa yang ada apa? Nisbah dengan Nabi. Antaranya isteri Nabi. Siapa pun tak boleh usik. Sebab apa? Dia seolah-olah Allah samakan isteri Nabi ni seolah macam apa? Macam ibu. Kita ni macam anak. Maknanya apa? Anak dengan ibu boleh kahwin ke? Boleh ni Tak boleh. Bahkan kena hormat. Nabi kata apa dalam hadis? Beza ibu dengan bapa ni 3 kali kan? Ummu, ibu, baru bapa. Begitu sekali. Maknanya umpamanya isteri Nabi ni memang wajar diberi keutamaan, dihormati sungguh-sungguh. Jadi itu Allah berikan dua. Sebab apa? Yang paling rapat dengan Nabi adalah isteri dia dah. Jadi ni menunjukkan keutamaan Nabi. Daripada Abdullah bin Hisham, kita masuk pada nota. Katanya, ini dalam satu hadis ni semakna dengan ayat yang sekarang kita nak baca ni tadi. Daripada anak Abdullah bin Hisham, katanya kami pernah duduk bersama Nabi SAW. Ketika itu baginda memegang tangan Umar bin Al-Khattab. Nabi pegang tangan Umar. Nabi pegang tangan sahabat ni biasa je. Kita je orang lelaki kan, biasa. Nabi pegang tangan Umar Al-Khattab. Lalu apa Nabi kata? Lalu kata Umar kepada Nabi. Nabi, ya Rasulullah, kata Umar, wahai Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Wahai Rasulullah, sungguh engkaulah yang paling aku cinta daripada setiap sesuatu, bahkan isteri dia, anak dia, harta dia semua. Tapi dia kata apa? Illa min nafsi, kecuali akulah sendiri. Kan? Kecuali diri aku. Lalu Nabi tegur kepada Umar. La, Nabi kata, la, jangan, tidak. Wallazi nafsi biyadi, demi Tuhan yang jiwa aku di tangannya, nyawa aku berada di tangannya. Hatta akuna ahabba ilaika. Jadi ini ucapan ni adalah ucapan yang tak ada dalam hadis ini. Hadis yang kita baca sekarang apa dia? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wa walidi wan nasi ajmain, kan? Yang ni kan. Tapi boleh tambah lagi satu, apa dia? Apa dia? Diri sendiri ya. Utamakan Rasul
Melebihi dia bukan sini ya, dia ini silap. Ini tabi'i tak ada, cukup. Kat sini lah maknanya. Memilih untuk utamakan Rasul lah. Boleh tengok hadis tu lah saya tak tulis lah. Daripada diri sendiri. Sedangkan dalam hadis ni cakap daripada bapanya, anak dia dan semua manusia, bukan tak ada diri sendiri. Hadis ni melengkapkan lagi, lebih detail lagi apa dia? Bahkan diri kamu sendiri pun kamu letak nombor 2, Nabi nombor 1. Okey. Jadi Nabi tegur, Nabi kata, hatta aku na ahabba ilaika min nafsika, sehinggalah aku ini lebih dikasihi oleh engkau daripada diri kau sendiri, kata Nabi. Dan Umar dengar dia terus apa dia? Dia kata, fa innahul an, maka aku tukar sekarang juga aku akan buat. Sekarang juga aku ubah pendirian aku. Wallahi, demi Allah, la anta ahabbu ilayya min nafsi, demi Allah sekarang engkau lah yang aku paling suka daripada diriku sendiri. Ini kata Umar Al-Khattab setelah dengar saran Nabi. Jadi kemudian Nabi kata, Nabi seterusnya bersabda, al-an ya Umar. Sekarang, betul, sekarang juga. Baik. Jadi berdasarkan hadis ini dan ayat ini pertama prinsip yang perlu ada pada kita berdasarkan ilmu yang Allah bagi. Tanpa ada hadis ni, tanpa ada ilmu daripada wahyu ni, kita pun tak tahu. Sebab itu mahabbah ar-rasul ini adalah mahabbah ikhtiyariyah. Nampak ni kat sini dia baru tulis, iaitu perasaan cinta yang terhasil daripada ilmu. Kan? Ilmu ni kena ada apa? Ilmu ni untuk apa? Ilmu untuk faham lah. Ilmu ni perlu tafahum. Dan timbulnya iman lah. Ni nama dia iman. Iman ni datang dengan ilmu. Kalau buka surah 42 ayat 52. Kita tengok surah 42 ayat 52. Ilmu Jumpa 42 52 kan? Dia ayat dia dah nak habis belakang surah Syura. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Demikian itu kami wahyukan kepada engkau. Apa dia? Ruham min amrina. Kalau kita baca cara nak faham ayat, kita kena relate dengan ayat sebelum, baru kita tak lari daripada ayat tu punya kronologi dia lah.
cerita tentang kekuasaan Allah, yang mana Allah berikan wahyu kepada nabi-nabi terdahulu sehingga mereka ni dikeluarkan untuk memberikan syariat kepada manusia ni. Mereka dikeluarkan untuk betulkan, mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya dengan ilmu daripada Allah. Sebab tu ayat sebelum ni Allah cerita tentang tidak ada seorang manusia pun yang bercakap dengan Allah kecuali melalui apa? Wahyu, atau di belakang tapi, atau Allah utuskan malaikat untuk dia. Ini cara Nabi dapat wahyu. Demikianlah juga aku sekarang ni beri engkau dengan hal yang sama. Nabi. Jadi Nabi semua dapat apa? Wahyu. Itulah ilmu daripada Allah dalam bentuk wahyu ni. Dan Allah kata lagi, ma kunta tadri mal kitab. Tidaklah engkau tahu mal kitab. Apa itu kitab? Nabi tak pernah tahu kitab-kitab samawi terdahulu. Nabi tak pernah tahu Taurat, Injil. Nabi tak tahu pun. Dan Nabi maknanya tidak dicemari oleh pengaruh-pengaruh Yunani ke, falsafah. Nabi tak ada dicemari dengan pengaruh-pengaruh tulang sedikit pun. Bahkan Nabi ni ummi masa tu. Tapi Nabi diberi wahyu daripada Allah melalui wahyu ini. Jadi kitab di sini adalah simbolik kepada wahyu lah. Wahyu. Sebab tu kita untuk dapat ilmu ni pertama kena baca kitab, Iqra, kan? Jadi walal iman. Kemudian baru kata walal iman. Sebab itulah iman ni diperoleh dengan apa? Ilmu. Orang malas belajar, malas buka kitab, malas belajar Quran, ambil wahyu, malas. Tapi tiba-tiba dia dakwa ada ilmu. Dia pergi masuk gua sana, tiba-tiba dia dah dapat ilmu. Ini satu pendustaan besar. Tak ada gitu. Dia bukan Nabi lah. Faham? Jibril datang kat dia juga ke? Tak ada. Dia dakwa dia ahli ilmu, dia ahli apa? Yang mendapat sesuatu yang orang tak dapat. Jadi itu bukan. Tak ada lagi dah lepas Nabi macam tu dah. Jadi jangan mudah percayalah begitu. Tapi itu akan berlaku akhir zaman, lagi ramai macam tu. Jadi tidak. Jadi walakin, bahkan Allah kata apa dia? Walakin ja'alnahu nuran. Bahkan kami jadikannya. Nya ni rujuk pada? Nya ni rujuk pada? Dhamir ni di mana mesti ada rujuk dia kepada siapa ni? Al-Kitab. Quran tu. Faham? Jadi kami jadikan ilmu itulah cahaya untuk manusia dapat iman. Yang mana nahdi bihi man nasya'u min ibadi, dan kami berikan yang petunjuk melaluinya bihi, lagi Allah letak lagi di dengan Quran tersebut, siapa yang kami kehendaki daripada sisi kami, hamba-hamba kami. Dan Allah pun beri lagi satu jaminan, siapa yang boleh bawa mereka ni kepada tu? Nabi lah. Sebab tu Allah kata wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Dan engkau Muhammad, aku telah rasmikan hari ini, engkau lah yang boleh bawa jalan manusia dengan kitab ni tadi kepada jalan yang lurus. Jadi kita nak beriman kena ikut kitab. Tak dapat tidak nak ikut kitab, siapa yang boleh tunjuk jalan tu? Nabi. Faham? Tiga-tiga ada kat sini. Disiplinnya gitu. Baik. Jadi kita yang belajar Quran, kena belajar sunnah Nabi, baru tahu nak apply dia, nak aplikasikan. Baik. Kemudian tengok pada nota balik. Sebab itu mahabbah ikhtiariyah ni ialah perasaan cinta yang hasilnya datang daripada ilmu dan kefahaman, ketaatan dan ketakwaan. 4 poin tu ilmu, kemudian kefahaman, dah faham buat apa? Faham. Nombor 2 kena amal. Amal ni maksudnya apa? Ketaatan. Amal kemudian dan takwa. At-taqwa.
Ia bukan cinta tabi'i yang sedia wujud dalam diri setiap orang seperti kasih kepada ibu dan bapa, anak, cucu, handai dan taulan. Bukan. Ia adalah perasaan cinta yang dihubung langsung dengan makna rahmah dan barakah daripada Allah demi mengharapkan keredaan dan keampunannya. Jadi hal ni perlukan ilmu, perlukan wahyu. Kita takkan tahu bagaimana Allah ni, nama-namanya, bagaimana nak beribadah kepada Allah tanpa Allah turunkan wahyu. Kita takkan kenal Tuhan. Kalau tak ada Islam hari ni, mungkin kita sekarang tengah pergi kat pokok sana, kan? Minta itu ini kat macam-macam lah. Jadi itulah dia datangnya ilmu ni penting, wahyu ini kepada kita. Dan kesan dia, kesan mahabbah ikhtiariah yang baik ni, yang pilihan yang benar ni, hasanah ni, ketika perjanjian Hudaibiyah, kaum Quraisy telah menghantar Abu Mas'ud Al-Thaqafi bertemu Nabi SAW. Sebaik kembali semula ke Mekah, ia pun menceritakan pengalaman yang dilihatnya tentang hubungan Nabi SAW dan para sahabat. Jadi mereka, ada orang, dia keluar, orang luar dia tengok perjanjian Hudaibiyah ni. Lalu katanya, la yatawaddau illa batadaru wadu'ahu wala yabsuku busakan illa batadaruhu wala yasqutu min syi'rihi syai'in illa akhazuhu. Tiadalah Nabi itu, nampak ketika mereka nak wuduk ni, berwuduk melainkan mereka berebut menadah air wuduk Nabi. Tiadalah baginda ludah melainkan mereka berebut mengambilnya. Tiadalah gugur rambut Nabi melainkan mereka berebut mengambilnya. Sebab apa? Nabi ni berkat semua sekali, jasad dan juga ilmu dia lah masa zaman Nabi. Dan katanya lagi, wa idza amarahum bi amrin, ni yang pertama tadi batang tubuh Nabi. Dan yang kedua, apa dia? Perintah Nabi pula. Wa idza amarahum bi amrin ibtadaru amrahu. Apabila baginda memerintah mereka dengan satu perintah, mereka terus buat. Wa idza takallama khafadu aswatahum indahu. Apabila Nabi berbicara, mereka merendahkan suara di hadapan Nabi. Wa ma yuhidduna ilaihi an-nazara ta'ziman lahu. Mereka tidak menajamkan pandangan mereka kepada baginda kerana apa? Mengagungkan Nabi, kerana bimbang. Sebab apa? Mereka nampak ini adalah hasil daripada ilmu dalam Quran yang ajar. Surah, bukan surah Al-Hujurat, ayat 1 dan 2. Prinsip yang kedua, tadi Nabi paling utama. Prinsip kedua, kita tengok surah ni pula. Surah 49 Al-Hujurat ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wattaqullah innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Janganlah kamu tuqaddim apa? Mendahului. Qaddam tu maknanya mendahului. Di antara Allah dan Rasul. Maknanya kita duduk depan, Allah Rasul duduk belakang. Jadi mafhum mukhalafah dia apa? Janganlah kamu, ni lagi nak senang faham ni, membelakangkan Allah dan senang faham tak? Jangan kamu membelakangkan Allah dan Rasul. Faham membelakangkan? Semua buat, dia buat dulu, tak fikir pun. Dia belakangkan Allah dan Rasul. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha sami'un
alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kita kena buat apa? Apa-apa saja dahulukan Allah dan Rasul. Ada kesan buruk tak kalau kita belakangkan Allah dan Rasul? Ada tak? Apa kesan buruk dia? Antara kesan buruk, buka surah 9. Allah bagi ancaman dulu dalam ayat ni. Surah 9 ayat 24. Ayat 24. Silap saya betul rasanya. Surah 9 ayat 24. Ni masuk belakangkan Allah dan Rasul. Baca ayat ni. Surah 9 ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Katakanlah, ya Allah suruh Nabi ni, katakanlah wahai Muhammad kepada manusia ni, kepada orang beriman, in kana aba'ukum, kalaulah bapa kamu, nenek moyang kamu, wa abna'ukum, dan anak-anak kamu, wa ikhwanukum, dan saudara mara kamu, wa azwajukum, dan pasangan-pasangan kamu, wa ashiratukum, kaum kerabat kamu, wa amwalun, dan harta benda yang iqtaraftumuha, yang kamu usahakan, kamu kerjakan, dan wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan yang kamu bimbang apa? Kerugiannya. Wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal yang kamu dah puas, dah suka dah, inilah saya. Ahabba ilaikum minallah, itu lebih kamu suka daripada Allah dan Rasul. Ni kesan buruk tu. Apa maksud dia? Dia nak jaga semua ni, sehingga kan apa, dia sanggup apa? Tolak Allah dan Rasul. Betul tak? Allah dan Rasul ni maknanya apa? Kat mana? Kita nak tanda kita suka Allah dan Rasul, tanda kita dahulukan Allah dan Rasul. Apa nombor satu? Apa nombor satu? Apa dia tanda betul-betul? Dia ni memang cinta Allah dan Rasul. Mana bukti dia? Ada bukti tak? Firman Allah lah. Lepas tu kata ulama kebanyakan semua, nak tahu seorang tu betul-betul dengan Allah apa dia? Tengok dia dengan tengok dia dengan Quran lah, macam mana? Allah tu dekat Quran ni, tengok kat situ. Allah kenalkan diri melalui wahyu, firman Allah. Nabi bawa Quran untuk kita semua. Tengok seorang tu bagaimana dia dengan kitab Allah. Apa dia buat dengan Quran? Allah cela dalam Quran kan, kenapa tak tadabbur? Dia buat tak kerja tu?
Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfalwa? Kenapalah mereka tak mau perhatikan Quran ni? Atau hati mereka ni dah ketutup ni ke? Allah buat tu dia bimbang tak? Dia rasa apa-apa tak? Dia rasa bersalah tak? Ataupun dia lebih utamakan perniagaan dia? Kan? Anak-anak dia tadi dan tempat tinggal yang ada selesa tadi, dia tak sanggup kehilangan tu semua sehingga apa? Dia abaikan Allah contohnya. Dan apa lagi? Allah kata jika semua itu lebih kamu suka daripada Allah dan Rasul, dan juga yang ni poin penting, apa dia? Wa jihadun fi sabilihi. Dan tak sanggup nak korban pada jalan Allah. Ni bukan pergi perang, apa dia? Nak pergi belajar je sikit firman Allah pun tak sanggup. Ada, saya busy lah, saya ada kerja lah, saya ada itulah, ada inilah, semuanya. Banyak benda yang dia tak tahu lagi ni. Tapi benda lain banyak sangat dia tahu. Kan? 24 jam dia tu lebih banyak bukan dengan untuk Allah, untuk diri dia sendiri. Betul tak? Untuk diri dia sendiri. Sedangkan sepatutnya Allah perintah jadi apa? Kunu ansarullah, jadilah penolong Allah, jadilah penolong Rasul. Tapi dia kunu ansaru nafs, jadilah penolong diri sendiri. Itu. Sahabat lu dia tolong diri sendiri ke dia tolong Allah dan Rasul? Sahabat Nabi yang betul cinta Nabi ni, dia tolong Allah ke tolong diri sendiri? Tengoklah apa sahabat Nabi buat kan. Tengok mereka macam mana kehidupan mereka memang untuk itu. Itu bukti dia betul-betul cinta Rasul ni. Mus'ab bin Umair apa dia? Dia sanggup tinggalkan kan. Dia seorang-seorang akhirnya dia pergi Madinah, dia dakwah dengan Nabi ni. Sampaikan dia wafat apa dia? Tak cukup pakaian dia. Sebelum ni dia orang kaya je. Orang ni sebab tu dia melayakkan diri dia untuk termasuk dalam orang yang bersama dengan Nabi lah. Bersama dengan Nabi. Sebab apa? Kita akan mati bersama dengan orang yang kita cintalah. Baik. Jadi Allah kata ni akibat dia. Fatarabbasu, maka berjaga-jagalah kamu. Tunggu masa je. Hatta ya'tiyallahu bi'amri, sampailah Allah mendatangkan keputusan dia. Apa dia? Mati ya. Tunggu kematian nanti. Apa nasib kamu? Kamu duk sayang semua tu kan? Kamu biarkan agama ni tergadai, kan? Kamu tak jaga agama, tengok apa berlaku. Bahkan agama ni amanah kat kamu. Kamu biarkan anak kamu tu tak tahu agama. Kamu biarkan keluarga kamu macam tu je, pun sama juga. Jadi wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Jadi ayat ni jawapan kepada antaranya ni, perbuatan dia mendahulukan Allah, membelakangkan Allah dan Rasul dengan mendahulukan yang ini, benda-benda ni semua. Baik. Balik pada surah 49 tu. Ayat yang ke-2. Ni kesan yang kedua. Apa tadi kesan dia? Allah kata tunggu keputusan yang buruk. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Itu Allah bagi ancaman tu. Yang kedua dalam ayat ni pula, pertama tadi jangan kita belakangkan Allah dan Rasul dalam apa jua. Dalam apa jua perkara. Yang kedua, terutamanya dalam apa? Ibadah kita lah. Dalam hal akidah pun sama. Yang kedua, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum. Wahai orang-orang beriman, jangan tadi kepada Allah tu yang nombor satu tadi tu sebenarnya. Yang kedua itu soal iktikad sebenarnya yang pertama. Yang bahagian kedua ni soal sikap perbuatan kita. La tarfa'u aswatakum. Jangan kamu angkat suara-suara kamu. Fauqa sautin nabi, mengatasi suara Nabi. Wala tajharu lahu, dan jangan ke kamu menyaringkannya. Tadi angkat suara, tinggikan. Satu lagi kuat lagi apa? Menyaringkan, nak menjatuhkan lagi, nak menang lagi lah. Bil qauli kahjahrin, sama seperti ucapan jahri ba'dikum li ba'. Kamu nak kuatkan suara kepada yang lain, sama kamu saja. Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ini kesan dia apa? Menyebabkan
boleh terbatal apa dia? A'malukum. Amalan kamu boleh hapus dan kamu tak sedar. Jadi amalan kita semuanya tak diterima oleh Allah. Apa contoh dia? Bila ajak belajar Quran, contohnya cuba tengok surah 5 104. Surah 5 ni contoh, saya nak bagi contoh. 5104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan, diajak kepada mereka, ta'alau, kemarilah, ikutlah, ma anzalallah, apa yang Allah turunkan, wa ila rasul, dan apa yang Rasul sampaikan. Qalu, apa mereka jawab? Hasbuna, cukuplah apa yang kami dah dapati, yang nenek moyang kami dah buat dulu. Cukup yang ini, dah okey dah ni. Tiba-tiba datang ni apa pula ni, nak ubah pula ni. Faham kan? Ini jawapan dia. Jadi adakah mereka tetap juga nak berkeras ikut benda tu, sedangkan terang-terang ya tak? Yang diikut tu tanpa landasan ilmu la ya'lamun. Faham? Dan tanpa adanya hujah petunjuk walayah tadun. Tak ada bukti betul ke ni? Tak ada. Memang tak ada pun. Memang itu semua atas adat tradisi terang-terangan. Kalau nak bagi hujah pun tak ada yang konkret dia. Jadi nak ikut juga ke? Ini soalan dia. Jadi ni seolah-olah dia nak, apabila sunnah Nabi datang, kan, kita kena apa? Ikuti dia lah. Sebab tu kata, kalau kita tengok dalam Imam Syafi'i pernah sebut kan, ada satu kisah murid dia, dia ceritakan. Kita tengok ada daripada Ar-Rabi'. Ar-Rabi' ni murid Imam Syafi'i, dia sebutkan ada seorang yang bertanya kepada Imam Syafi'i tentang sebuah hadis. Ada seorang dia tanya Imam Syafi'i tentang sebuah hadis. Kemudian setelah dijawab, Imam Syafi'i jawab pada orang tu lah tentang hadis tu. Lalu orang tu bertanya, ma ra'ik, apa pula pendapat engkau? Apa pula pandangan kau pula dalam hadis ni? Imam Syafi'i dah beritahu tentang hadis tu. Dia tanya hadis ni, dia beritahu. Lalu apa pula pandangan engkau? Kata orang ni, tanya pula pada Imam Syafi'i rahimahullah. Maka gementar muka Imam Syafi'i berubah dan marah dia. Imam Syafi'i bila kata apa? Ayyu sama'in tuzilluni wa ayyu ardin tuqilluni. Sama macam ucapan lebih kurang Abu Bakar pernah cakap. Abu Bakar Siddiq pernah ucap, langit mana yang aku nak junjung, bumi mana aku yang pijak. Iza rawaitu an rasulillahi wa qultu bi ghairihi. Apabila aku dah riwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lepas tu aku boleh
bagi pendapat lain pula. Faham? Ini siapa yang cakap? Imam Asy-Syafi'i, salah satu imam mazhab yang kita ikut. Dia ni orang berilmu ke biasa-biasa? Ulama besar kan. Tiba kita yang bukan taraf Imam Syafi'i, bila kita bagi pendapat yang bercanggah hari Nabi, kita nak pertahankan contohnya. Patut ke tak patut? Kamu lagi tak layak. Kamu lagi tak layak. Bahkan nak justifikan pula. Boleh je. Ini benda yang kena dibantras lah. Macam ni. Imam Syafi'i pun itu sikap orang yang beriman. Sikap dia. Dia takut. Sebab apa? Dia tak nak tinggikan suara dia lebih suara Nabi. Dah ada jelas dari Nabi. Tak boleh faham ke? Jelas dah kan? Jadi ikutlah. Jangan nak benarkan Ustaz saya kata, atau guru saya kata, takkan. Faham tak? Sedangkan dia terang-terang bersalahan dah contohnya. Kalau sesama tak apa. Dia mesti boleh bawa betul ini Nabi yang perintahkan. Ya, itulah dia. Jadi benda macam ni penting untuk juga kita fahamilah. Tak cara ini masuk ayat tu, berinteraksi dengan macam mana maksudnya tak tinggikan suara melebihi suara Nabi. Bila datang satu benda yang jelas Nabi dah muhkamat, clear, okey? Tak perlu apa lagi, jangan petikai lagi, ikutlah ini. Habis yang banyak-banyak lain tu salah, cukuplah. Tinggikan apa yang datang daripada Nabi. Okey. Baik. Katanya lagi, berapa dah? 12. Katanya Abu Mas'ud Al-Thaqafi ni lagi panjang ni, dia nampak ni. Dia tengok lagi, ya ma'syaral Quraisy, ya ma'syaral Quraisyin, inni qad ji'tu Kisra fi mulkihi wa Qaisar fi mulkihi wan Najashi fi mulkihi wa inni wallahi ma ra'aitu malikan fi qaumihi qattu mithla Muhammadin fi ashabihi wa laqad ra'aitu qauman la yusallimunahu li syai'in abada. Wahai sekalian Quraisy, sungguhnya aku pernah menemui Kisra dalam kerajaannya. Kisra ni Parsi, Raja Parsi. Gelaran untuk Raja Parsi, gelarannya Kisra. Aku juga pernah menemui Kaisar dalam kerajaannya. Ini gelaran untuk Raja Rom. Aku juga pernah melihat Najashi dalam kerajaannya. Najashi ini Raja Habsyah. Gelaran Raja Habsyah, nama dia Najashi. Gelaran Raja Rom, nama dia Kaisar. Gelaran Raja Parsi, nama dia Kisra. Macam kita lah, gelaran Raja Melayu apa? Agung, Sultan lah. Begitulah. Dia bukan nama raja bukan. Gelaran. Jadi dia kata, demi Allah sesungguhnya aku tidak pernah melihat seorang raja pada satu kaum seperti Muhammad dengan para sahabatnya. Sesungguhnya aku telah melihat satu kaum yang tidak akan menyerahkannya kerana suatu kepentingan selama-lamanya. Inilah gambaran mahabbah di antara Rasulullah SAW dan generasi awal dahulu. Apakah faktor yang mendorong mereka melakukan tindakan luar biasa yang demikian rupa? Baik. Dalam hadis ini kita baca tadi ni, dalam athar ni tentang Abu Mas'ud Al-Thaqafi ni, ada yang pertama tentang jasad Nabi berkat. Ini adalah benda yang wajib kita imani juga. Seluruh tubuh Nabi, batang tubuh Nabi adalah berkat. Tak sama dengan kita. Rambut Nabi berkat. Air liur Nabi berkat. Lagi? Semualah. Bahkan ada sampai sahabat yang pernah minum, terminum, isteri Nabi pernah terminum air kencing Nabi kan. Ada yang minum tak simpan darah bekam Nabi kan. Itu semua benar. Ada keberkatan di situ. Okey. Boleh Itu yang dapat berkat macam tu, keistimewaannya hanya untuk siapa? Ya, sahabat je. Khususiyah li sahabah. Khusus untuk sahabat. Sebab tu nama dia sahabat. Sahabat ni apa makna dia? Orang yang bertemu Nabi, berpegang jasa Nabi, sama dengan Nabi dan mati beriman dengan Nabi. Faham? Kalau kita tiba-tiba, maknanya kita sahabat lah juga. Faham? Jadi bukan lagi. Nabi tinggalkan apa? Nabi tinggalkan ilmu, amar. Yang kedua, bahagian kedua yang kita nak dalam ni. Yang pertama tadi apa? La tawaddu' ila, yang mereka. Yang kedua tu, Nabi perintah semua dia ikut. Itulah yang Nabi tinggalkan hari ni. Jangan sibuk nak cari apa? Janggut. Jangan sibuk nak cari apa? Air liok. Dah 1400 tahun dah. Sebab tu Nabi gini, Nabi kata apa dia? Nabi tak tinggalkan dinaran wala dirhaman. Nabi kata, innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirham.
Sesungguhnya para nabi kamu ni tak tinggalkan benda-benda yang begitu. Faham? Apatah lagi yang lain ni. Zaman para sahabat Nabi pun apa dah, antaranya yang sahabat yang simpan dah, ada sahabat yang simpan, dan benda tu dah tak tahu kat mana dah lepas mereka meninggal. Mereka tak akan serahkan orang lain sebab itu dia orang punya. Bahkan kebanyakannya sahabat mati dan tanam sekali dah dengan dia punya jasad. Nabi pun tak tinggalkan apa benda pun, harta. Tapi Nabi kata walakin warasul ilm, tetapi para nabi ni ditinggalkan ilmu. Faman akhazaha, siapa yang ambil ilmu, kan, akhazu bihazin wafir, maka dia telah ambil satu perkara yang amat hebat. Jadi kita kena belajar apa hari ni, nak dengan Nabi ni, nak cari itu kata ke nak belajar syariat yang Nabi bawa? Syariat Nabi itu peluang kita. Itu peluang kita. Sahabat peluang dia berbeza dengan kita. Faham? Ni bukan masa nak cari begitu lagi dah. Sibuk. Sebab apa? Yahudi dia cari apa? Peninggalan Nabi dia tak? Dia cari apa? Dia nak cari tongkat kan? Dia nak cari macam-macam ni untuk dapat kelebihan lah. Kita jangan ikut jalan tu. Nabi dah tinggalkan syariat dia, kita taatilah Nabi dengan syariat dia, fahamilah syariat dia dan buat sungguh-sungguh untuk dapat akhirat. Itu yang Nabi suruh kita ajar. Kamu akan bertemu dengan Nabi nanti. Dekat ikut betul-betul tu. Bukan cinta tabi'i nak sayang benda ke, bukan itu. Tapi adalah ajaran yang Nabi bawa tu. Baik. Sebab itu sunnah ni dia ada dua. Sikit tentang ni. Hari ni kita bincang situlah. Sunnah pecah lagi. Dia ada 3 lah kita kata. Saya pecahkan macam ni bukan maknanya ni ringkas. Sebenarnya tulisan dia panjang kalau buka buku kan. Tapi kita nak mencerna mudah. Tugas guru dia facilitator, dia nak bagi mudah cerna. Buka terus kat mana poin-poin tu. Nanti nak lebih, bacalah kitab-kitab yang boleh dibaca lah. Okey, pertama sunnah disebut jibliyah. Jibliyah. Kedua nama dia syari'iyah. Dan yang ketiga khususiyah. Khususiyah. Jibliyah ni apa? Jadi Jibliyah ni adat. Adat Nabi ni juga dia ada adat dia. Dia orang Arab. Kan? Adat lah. Jadi Jibliyah ni dia apa ni? Mubah je. Mubah. Dia sekadar nak ikut harus ikut. Tapi bukan wajib. Dia harus. Disukailah, dapat pahala sebab apa? Dapat pahala ikut sebab bukan sebab contohnya Nabi suka makan labu kan. Itu salah. Nabi suka labu. Kita pun suka labu juga. Dulu tak suka, kita pun jadikan diri kita suka labu. Sebab apa? Sebab kita suka apa yang Nabi suka. Jadi pahala dapat bukan sebab makan labu, tapi sebab suka apa yang Nabi. Itu nampak pahala dia macam tu. Itu nama dia Jibliyah, faham? Jadi ni tak wajib pun. Kalau tak makan labu, maknanya kita benci sunnah Nabi ke? Oh tak. Kita suka makan apa orang Melayu? Hari ni orang Melayu pun dah makan capati lah kan? Itu, ini mubah, harus. Jadi pahala dia bukan pada buat benda tu, tapi pada cinta kita tu. Faham? Yang kedua, syariat. Apa ni? Hukum apa ni? Wajib. Wajibun, ni wajib. Inilah yang dalam Quran sebut. Inilah yang semua dalam hadis sebut. Inilah yang kalau tak ikut sunnah, kan, dilanggar sunnah ni, dia boleh hapus amalan. Faham? Dia tak akan bertemu dengan Nabi. Nabi kata antara hadisnya, faman raghiba raghiba an sunnati
sunnati falaisa minni. Ni hadis dia, sandaran kepada ayat ni. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nabi kata, siapa yang benci sunnah aku, dia bukan daripada kalangan aku. Nanti dia pergi akhirat, dia tak akan jumpa. Nabi akan halau dia dekat telaga. Ini hadis ni, yang ini penting. Ini hadis yang mana 3 orang sahabat dia tanya ke Aisyah, amalan Nabi sepanjang 24 jam Nabi buat apa? Bila Aisyah cerita, oh tak adalah hebat sangat, biasa je lah. Biasalah, kami pun dah buat lah benda macam ni, okey lah. Oh, dia kata apa? Tak boleh jadi ni, Nabi itu dah maksum, kan? Sekarang saya berazam, saya nak puasa saja. Macam tu, kan? Sebab saya ni tak dijamin. Nabi tak apalah, dia buat biasa-biasa pun dia dah up dah. Faham? Tu yang pertama. Yang kedua dia kata apa? Saya nak bangun malam setiap hari, saya tak akan tidur lah malam. Kan? Nabi pun ada bangun, ada tidur, kan? Bila Aisyah cerita tu, dia rasa macam tu lah. Dia rasa tak cukup. Seorang lagi kata apa? Aku tak nak ada halangan untuk aku ibadah kat Allah sungguh-sungguh, jadi aku tak nak kahwin. Nampak tak? 3 ni. Apa yang diorang fikir tu kerana apa? Diorang buat tu kerana apa? Kerana Allah, kan? Diorang buat tu kerana Allah lah tu. Kerana nak sungguh-sungguh ibadah, kan? Nabi suka dah agak-agak. Nabi pun datang, dah Aisyah beritahu Nabi, Nabi merah muka, Nabi geram, Nabi marah. Mana yang cakap tadi tu? Siapa yang cakap macam tu? Mai sini. Nabi panggil, Nabi kata, aku adalah orang yang paling a'lamu, akhsyallah, atqakum. Aku yang paling tahu tentang Allah. Aku yang paling ada ilmu tentang Allah. Aku yang paling bertakwa daripada semua manusia. Aku juga puasa dan berbuka. Aku juga semayang dan aku juga tidur. Aku juga berkahwin, Nabi kata. Dan Nabi tutup dengan faman rawiba an sunnati falaisa minni. Siapa benci ikut aku, sunnah aku, dia rasa dia punya buat lebih baik, dia bukan kelompok aku. Ikutlah yang kamu nak buat tu. Faham? Nampak? Penting ni. Ni syariat. Wajib ikut. Tak boleh berlebih dan tak boleh kurang. Bila menyalahi syariat, nama dia apa? Takut nak sebut ni. Bila salahi syariat, salahi sunnah, nama dia apa? Nama dia apa? Tak ada nama lain tu. Bila menyalahi sunnah, nama dia bid'ah lah. Faham? Faham? Dalam bentuk apa? Syariat. Tahu syariat? Syariat ni adalah satu perintah undang-undang yang digariskan oleh pemilik yang mutlak, yang tak boleh ada. Itu nama dia syariat. Dan tidak ada diketahui kenapa hukum ni berlaku, melainkan ada hikmah di sebaliknya. Allah bagi hukum contohnya ni, kan? Kita tak boleh mana-mana kata tak sesuai ke, itu syariat lah. Melainkan wahyu datang dan dia ikut je. Jadi itulah syariat. Jadi segala bentuk syariat, amalan macam ni, yang kita tak boleh ukur neraca dia dengan material. Faham? Kita boleh ukur material. Contohnya Nabi suruh zikir 33 kali, kan? Subhanallah pagi-pagi, kan? Nabi kata apa? Diampunkan dosa sebanyak buih di. Apa dasarnya kita nak ikut? Macam mana dengan buat benda tu boleh ampun dosa sebanyak buih di lautan? Kita boleh ukur tak dengan material yang ini? Boleh. Itulah nama dia. Kalau buat lain, tu nama dia bid'ah, melanggar dengan tu. Bukan sama jalan. Hari ni Nabi naik kereta, Nabi naik unta, kita naik kereta, kan? Itu bid'ah. Bukan. Itu boleh ukur tak? Perjalanan dia boleh ukur tak? Mana lebih? Berapa jangka masa boleh sampai? Itu bukan. Faham? Kena bezakan. Kena bezakan. Kena matang dalam hal ni. Matang dalam hal ni lah. Ini dia masukkan. Dia wajib ikut. Okey. Dan yang ketiga, apa dia? Apa khususiah? Contoh, Nabi puasa wisal. Tahu puasa wisal? Wisal ni maknanya Nabi puasa 2 hari, Nabi buka sekali. Nabi ni puasa direct 2 hari, kemudian Nabi buka sekali. Kita subuh maghrib bukalah, kan? Nabi tak, besok tu baru Nabi puasa wisal. Faham? Nabi kahwin berapa? 11 9
9 ke 11? 9 lah. 9 ke 11? Khilaf lah, khilaf. Okey, jadi Nabi kahwin ramai lebih daripada 4. Jadi kita pun nak ikut sunnah Nabi. Kahwin berapa? Bukan, tu bukan. Khususiah Nabi. Faham? Dapat beza tak antara 3 ni? Jadi mana yang kita nak utamakan? Yang inilah nombor 1 ni. Ini kalau kita tak ikut, inilah masalah dia. Yang ini boleh tak jadi salah jibliah? Hari ni sebab tu, sebab ini secara zahir, betul tak? Contoh sunnah yang ni dia senang dizahirkan. Sebab tu ini senang orang nak promote dan ikut. Betul? Sedangkan sunnah ni lebih besar. Faham? Contoh sebab tu dan sunnah ni juga apa? Orang akan promote untuk jadi perniagaan lah, contoh kan. Dia lariskan ini daripada ni. Jadi bukanlah itu yang penting. Itu kalau tak nak pun tak ada. Dia dapat pahala tu sebab apa? Suka je. Tapi kalau dia buat ni semua dengan pakaian semua sama ikut, tapi dia syariat ni tak ikut pun ni. Zikir pun dia main ikut je kan. Cara solat pun tak nak ikut. Banyak lagi benda. Dia buat khurafat contohnya, tak ikut juga, berlanggar. Tapi memang semua pakaian pergi jaga. Dapat tak? Dia juga kena halau. Nabi tak tengok dia pakai ni, tak. Nabi tengok apa dia punya perintah Nabi, diikut tak? Kena faham kat situ. Jelas? Kan ada batahan? Dia nak make it clear ni. Kita nak clarify kan. Faham? Ni 3 sudut. Clear 3 sudut ni. Beza kan? Boleh beza tak? Mana kita nak sekarang ni nak buat apa? Jadi kat sini ni atas dasar ni apa? Hissi, faham? Hissi ni perasaan lah. Perasaan yang kita boleh nampak, kita suka. Nampak lah, cantik, kita suka makan Nabi, pakaian, okey. Jibliah kita nak makan kurma, apa lagi kan? Kita nak tengok lah. Tapi ini sifat dia apa ni? Ilmi. Ilmu je tahu. Dengan ilmu je kamu tahu nak ikut. Tak ada ilmu, tak tahu. Orang duk sibuk belajar ilmu Nabi ke sibuk yang ni? Kalau macam tu, ramai kat mana? Yang ni lah. Faham? Jadi tak nak sungguh-sungguh belajar apa sunnah, mana sebenarnya sunnah yang betul kat mana. Itu yang penting kita nak ajarkan, itu yang kita nak sampaikan sepatutnya. Sebab tu orang kena belajar hadis contohnya kan. Banyak hadis Nabi, Sahih Bukhari ke, yang banyak kita tak tahu. Kita nak kena ikut itu antara perkara. Jadi yang ini khas untuk Nabi. Yang inilah maksud sunnah. Jadi macam hadis tadi, yang makan air liur, minum air liur Nabi tu hanya untuk siapa tu? Itulah peluang para sahabat. Itulah kelebihan dia. Sebab tu Nabi kata apa dia? La tasubbu ashabi. Janganlah kamu cela sahabatku. Walau annakum anfaqa. Kalaulah kamu infakkan misla Uhudin zahaban, emas sebesar bukit Uhud, apa dia? Tidak sama maksudnya. Tengok dia punya matan dia. Ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Tidak akan sama sampai secupak wala secupak ataupun separuh cupak daripada sumbangan mereka. Faham? Orang tu dia ada emas sebesar bukit Uhud disumbang untuk agama Allah, kan? Tak sampai nilai dia separuh cupak atau secupak daripada sumbangan sahabat. Hebatnya mereka tu. Faham? Jadi peluang kita nak dapat apa ini, nak ikut apa? Ajaran Nabi. Belajarlah ajaran Nabi, belajarlah sunnah Nabi sungguh-sungguh. Jadi inilah, sebenarnya ini kira mukadimah dia lah. Hari ni punya hadis, sajuk sunnah. Dan mudah-mudahan kita banyaklah perkara yang kita clear. Jadi mahabbah ni ada 2 bentuk. Satu nama dia tabi'iyah. Satu ikhtiyariyah. Ikhtiyariyah inilah yang kita nak ambil tahu. Kerana apa? Dia atas pilihan dan kita kena, dan dia memilih, kita memilih atas dasar ilmu kita. Faham? Jadi kalau ilmu dia salah, maka dia pilih jalan Nabi cara salah. Kalau ilmu dia betul, dia akan pilih jalan yang betul. Sebab itulah kata Ibnu Sirin, inna hadza dina, inna hadza dina. Ni penting ni. Untuk ilmu ni kita ambil prinsip ni. Inna
haza din ilm. Ilmun. Fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Maksud dia ni kata Ibn Sirin. Ibn Sirin ni tabi'in ni. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama ni. Inna hazal ilmu dinun. Terbalik Inna hazal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu tu agama. Nampak tak? Betul. Sebenarnya agama kita ni dipengaruhi oleh ilmu yang kita tahu. Seorang itu beragama atas ilmu yang dia ada. Bahaya tu. Kalau salah ilmu, itulah agama dia. Itulah seolah Ibn Sina nak gambarkan kepada kita. Jadi sebenarnya ilmu itu adalah agama. Dia akan mengacu kita punya cara fikir kita, cara hidup kita, bawaan hidup kita, ke mana hala tuju kita, tujuan hidup kita ke mana. Kalau ilmu dia sibuk dengan dunia, itulah jalan hidup dia. Ahli dunia, kiblat dunia. Kalau ilmu dia menyelisihi sunnah Nabi, itulah hidup dia. Ilmu dia akan hidup dia, dia buat perkara semua yang selisih sunnah Nabi, lawan. Kalau ilmu dia ikut apa yang Nabi buat, itulah jalan dia. Penting tak ilmu? Penting. Sebab itu kata Imam Muslim, ilmu ni dapat dari mana? Guru. Sebab itu dia kata, fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Maka tengok, seorang tu mesti tengok, dia kutip ilmu daripada siapa? Dia kutip agama daripada siapa? Itu maksudnya. Bila kata kita ambil ilmu, maknanya kita sedang kutip agama. Faham? Saya belajar ilmu ni, sebenarnya juga sama seperti kita sedang mengambil agama. Faham? Itu penting. Sebab tu pilih ilmu yang benar. Jadi prinsip dia apa? Yang benar dari Allah dan Rasul lah. Cari ialah yang selari dengan itu. Kalau bercanggah dengan itu, selidik dia dan tak faham tinggalkan. Begitulah cara kita. Yang penting sebenarnya hidup ni dia bukannya pada logo label ni, dia pada prinsip kita. Kalau kita ada prinsip, kita jelas, kita dapat furqan. Kalau tak ada prinsip, itu yang kita main ikut je. Senang kena goreng dengan orang. Faham? Mudah-mudahan semua nampak baik. InsyaAllah kita sambung lagi dorongan ke arah mahabbah Rasul. Nanti kita akan pergi kepada praktik dia. Dorongan. Macam mana sesuatu itu boleh mendorong kita untuk sungguh-sungguh atas ilmu yang Nabi sampaikan ni. Untuk ikut sunnah dia. InsyaAllah. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.